Hello guys, it's me, Alex, and this is my channel, Alex Storytime. I welcome you to my channel and hear my story. I hope you liked it and enjoy. Perkongsian saya pada hari ini ialah cerita seram yang bertajuk Rumah Sewa RM200. Kisah yang aku nak kongsikan ini adalah salah satu dari banyak pengalaman sebenarnya yang pernah aku lalui sepanjang hidup 30 tahun. Tetapi, aku akan ubah nama sebenar atas sebab-sebab tertentu. Semasa aku belajar di UiTM, mama aku iaitu cikgu ditukarkan ke sekolah baru. Sekolah ini terletak di kampung yang sama di mana atuk dan nenek aku tinggal. Jadi, kita orang pun gembira juga sebab dapat balik duduk di kampung. Sebelum ini, kita orang duduk di luar daerah. Nak dijadikan cerita, kebetulan semasa aku cuti semester, kita orang sekeluarga iaitu aku, mama dan 4 orang adik aku pergi ke rumah sewa baru untuk dibersihkan sebelum pindah barang. Kita orang tak duduk rumah atuk dan nenek sebab barang sekeluarga kita orang sendiri sudah banyak. Lagipun, rumah sewa yang mama jumpa ni hanya RM200 sebulan. Mula-mula masuk ke rumah tu, aku terkejut sangat sebab tengok dalam rumah penuh dengan daun-daun kering. Macam dah lama kena tinggal. Hairan juga aku, macam mana daun-daun tu boleh penuh dalam rumah. Aku komplain juga dekat mama, takkan nak duduk sini. Mama pun jawab, lepas bersih nanti, okeylah. Rumah ni rumah kayu, tapi saiz dia besar sangat. Tak padan dengan sewa RM200 tu. Okey, mula-mula duduk rumah tu, tak ada apa-apa yang pelik. Aku pun duduk jauh, balik kampung sekali-sekala sahaja. So, aku tak syak apa-apa. Tapi, lepas aku habis study, barulah ia bermula. Kawan-kawan aku yang lain semua dah mula kerja. Tapi aku fikir, aku nak balik kampung dulu. Rehat sementara. Lagipun, aku buat kerja freelance, terjemah buku. So, tak adalah rasa bersalah sangat, tak kerja lagi. Disebabkan aku dah terbiasa study waktu malam, ni pun ada sebab kenapa. Nanti aku cerita lain kali. Aku pun suka buat kerja freelance tu malam-malam. Lepas semua orang dah tidur, biasanya aku akan duduk dekat ruang tamu tu seorang-seorang. Langsung tak rasa takut walaupun rumah tu besar gila. Bagi setengah orang, mungkin diorang rasa seriau. Kita orang semua tidur dekat bilik utama. 2 lagi bilik kita orang tak guna sebab macam tak best. Tak ada masalah nak tidur sekali sebab adik-adik aku semua perempuan dan mama pun ibu tunggal. Ada satu malam, lepas mama dengan adik-adik masuk tidur, macam biasa, aku pun get ready nak buat kerja sambil ditemani kucing aku. Keadaan sunyi sepi. Itulah yang aku suka sebab baru aku boleh berfikir dengan tenang. Baru 5 minit aku buat kerja, tiba-tiba aku terdengar bunyi sesuatu. Bunyi tu sangat kuat dan jelas, okey? Bunyi tu datang dari pos depan. Maknanya, tak jauh dari tempat duduk aku. Katak kot. Aku fikir katak sebab dia punya selang masa tu macam bunyi katak. So, aku buat tak tahulah kan. Sebab biasalah kat kampung ada katak. Tapi yang hairannya, bunyi tu kuat sangat. Krok. 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 Dia berbunyi lagi. Aku pun berhenti. Aku cuba dengar betul-betul bunyi itu. Krok. Bunyi itu, kalau nak kata-kata, kenapa garau sangat suara dia? Aku dah mula fikir bukan-bukan. Dan dalam kepala aku dah terbayang sesuatu. Sebenarnya, aku ni boleh dikatakan ada sixth sense. So, kadang-kadang aku dapat bayangan atau vision tentang sesuatu. Aku terbayang benda berjubah putih, rambut panjang, tengah merangkak dekat depan aku. Tapi, aku tak suka buat anayan sendiri. Aku pun decide nak buat eksperimen. Aku baca ayat kursi sekali, lepas tu aku hembus ke arah porch.
Masa aku baca tuh, bunyi itu masih ada. Tapi bila aku hembus, terus senyap. Sah, memang betul sangkaan aku. Walaupun aku dah pasti ada benda nak kacau aku masa tu, aku pun tak tahu je dan nak sambung kerja. Sebab aku ingatkan dia dah tak ada. Cis, tak sampai 2 minit, dia berbunyi balik. Kali ni, dia dah lari ke sebelah kanan rumah. Tadi sebelah kiri, aku macam tak tahu nak buat apa. Aku risau pula kalau dia muncul dalam rumah dekat ruang tamu tu. Tengah aku berfikir nak sambung kerja ke tak, tiba-tiba mama panggil aku dari dalam bilik. Rina, masuk. Bila aku dengar je mama cakap macam tu, aku tak buang masa, terus masuk. Aku tak tanya mama lebih-lebih. Sebab bila mama panggil tu, maknanya dia pun tahu benda yang berbunyi tu bukan katak. Mama pun ada sixth sense juga. Kadang-kadang dia boleh nampak. Sebab tu, aku tak tanya lebih-lebih dah. Korang tahu tak, aku ni jenis yang tak serik. Sebabnya, kalau aku tak buat kerja malam-malam, bila lagi aku nak buat? Siang hari aku sibuk menguruskan rumah dan jaga adik-adik. Masa tu, adik aku yang nombor 4 dan 5 masih kecil. Disebabkan aku suri rumah sepenuh masa, so akulah yang mengasuh, memasak, mengemas, hantar dan ambil adik sekolah tadika. Orang yang biasa stay up malam ni mesti faham. Dah buat kerja, laparlah pula. Aku ni pula jenis tak kira masa nak makan nasi. Pukul 2-3 pagi pun aku makan nasi kalau dah lapar. Tak risau sebab berat badan tak pandai naik. Hahaha. So, ada satu malam tu, dalam pukul 2 pagi, aku makan nasi seorang-seorang dekat ruang tamu berdepan dengan TV. Orang lain kan dah tidur. Dah siap makan, aku pun pergilah ke dapur nak basuh tangan. Korang ingat lagi kan susunan atur rumah aku tu? Okey. Tengah syok aku basuh pinggan, tiba-tiba aku dengar something jatuh atas bumbung dekat tengah rumah. Lepas tu, benda tu bergolek-golek sampailah ke hujung bumbung dapur, tempat tengah aku basuh pinggan tu. Mula-mula, aku pelik jap. Oh, ada buah jatuh kot. Aku fikir. Tapi kan, lepas tu aku fikir balik. Mana ada pokok kat tepi rumah ni? Lagipun, bahagian tengah rumah tu tinggi kot. Kalau ada pokok yang berbuah, pokok tu mestilah kena tinggi. Seingat aku, memang tak ada pokok setinggi tu kat tepi rumah. Dung! Aku dah pandang atas bumbung. Tak ada nampak apa. Aku ni dikira bertuah sikit sebab walaupun aku ada sixth sense, hijab aku tak terbuka. Jadi, aku tak nampak apa-apa. Dung! Grup! 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 Weh, dia bergolek lagi atas bumbung tu. Boleh pula dia duk ulang-ulang macam tu. Dalam kepala aku, dah terbayang benda putih berbungkus macam pocong. Habis, apa lagi yang selalu bergolek-golek macam tu? Ya tak? Walaupun aku dah takut, aku siapkan basuh pinggan dan cepat-cepat naik atas rumah. Bunyi bergolek tu masih ada masa aku nak naik atas rumah. Hahaha. Saja je nak mengusik. Gilalah. Bila aku cerita dekat family aku, adik aku yang nombor 3 pun cakap, sebab tu orang selalu pakai earphone. Maksudnya, dah selalu dengar? Macam-macam. Well, sebenarnya boleh kata setiap orang dalam family aku ada cerita masing-masing. Cuma aku tak tahu apa lagi kisah adik aku yang nombor 3 ni. Adik bongsu aku pula, kalau dia nak ke tandas, dia selalu minta adik aku nombor 4 tu temankan. Kalau dia tak nak teman, adik bongsu aku tu akan menangis-nangis. Sebab dia takut nak pergi seorang. Yelah, korang bayangkanlah, tandas tu dekat hujung sana. Kita orang semua dekat ruang tamu. Memanglah dia takut. Ada sekali tu, aku cuba korek rahsia dia. Dia kan budak lagi.
Aku cuba trik dia. Tanya kenapa dia takut sangat nak pergi toilet. Mula-mula tu, dia tak nak bagi tahu. Lama kelamaan, selepas tu, aku pujuk baik punya, baru dia bagi tahu aku. Adik pernah nampak macam pocong ada dekat dapur. Dia buat apa? Aku tanya dia. Dia bergerak je dari kiri ke kanan. Dia melompat ke? Taklah, dia macam gerak straight je. Inilah kali pertama aku dengan pocong tak melompat macam yang kita selalu tengok dalam TV tu. Tapi aku pun tak tahulah sejauh mana kebenaran tu. Kalau korang tahu, bolehlah share. Jadi, dari cerita adik aku tu, aku rasa tak mustahil yang bergolek-golek atas bumbung tu benda yang sama. Dan benda yang berbunyi tu. Macam kata Mama, tu mungkin belaan arwah tuan rumah ni yang dulu. Yang kita orang sewa ni dari anak dia. Benda tu balik ke rumah ni sebab dia lapar. Tuan dia kan dah tak ada. Wish, gila lah. Ada sekali tu, aku kena kacau masa tengah mandi. Bilik air kan besar. So, sebenarnya kita orang boleh mandi beramai-ramai. Berkembanlah, jangan fikir lainnya. Masa tu, waktu siang dan aku mandi seorang. Tengah aku hadap dinding, tiba-tiba aku dengar satu suara macam separuh berbisik. Tapi jelas betul-betul kat telinga aku. Rina. Lina. Tina. Aku terkejut dan pandang belakang sebab aku ingatkan adik aku saja nak menyakat. Walaupun dia orang tak ada pun biasa buat macam tu, aku tengok belakang. Tak ada orang. Aku je seorang-seorang yang ada dekat tempat mandi itu. Terus aku rasa seriau. Aku tengok sekeliling. Mana tahu kalau ada yang nak menjelma, tapi kosong. Aku hairan. Kenapa benda tu sebut nama aku dengan adik aku lagi 2 orang? Sampai sekarang aku tak dapat jawapannya. Dan last cerita yang aku nak kongsikan berlaku dekat rumah sewa RM200 ni adalah pada satu malam tu, tiba-tiba aku kena tindih. Sebenarnya aku dah biasa kena tindih masa belajar sekolah dulu, UiTM. Tapi kali ni pengalaman dia berbeza sikit. Macam biasa, sebelum kena tindih, aku akan mimpi hantu. Kan tadi aku bagi tahu yang hijab aku tak terbuka. Jadi, aku rasa benda-benda ni nak tunjukkan diri diorang pada aku. Tapi aku tak nampak. So, diorang muncul dalam mimpi aku. Buat pengetahuan korang, ada beza mimpi hantu yang sekadar mimpi atau mimpi hantu sebenar. Susah nak jelaskan benda ni sebab ada orang tak percaya. Terpulang. Okey, berbalik kepada cerita tadi. Dah lepas mimpi berlawan dengan hantu, last-last aku tersedar yang aku tengah kena kacau. Aku cepat-cepat buka mata supaya aku boleh bangun dari tidur. Kalau dapat buka mata, gangguan tu akan berakhir serta-merta. Tapi, kali ni memang susah sangat aku nak sedarkan diri dan tiba-tiba aku macam kalah dengan hantu tu. Tak semena-mena aku rasa macam roh aku ditolak masuk ke dalam satu ruang vacuum yang gelap. Korang boleh bayangkan tak? Satu ruang gelap, sunyi, tak ada dinding, tak ada lantai, tak ada atap, tak ada bunyi. Aku macam terpinga-pinga dekat ruang tu. Aku pandang ke atas, cuba nak cari jalan keluar. Tiba-tiba, dengar satu suara. Ha 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 ha. Sekarang aku yang berkuasa. Uish, benda apa yang dah ambil alih badan aku? Kenapa roh aku terperangkap dekat ruang vacuum ni? Aku cepat-cepat cuba baca ayat kursi. Mula-mula baca macam tunggang langgang. Bila aku dapat baca dengan betul, perlahan-lahan aku dapat rasa roh aku macam melayang naik keluar dari ruang vacuum tu. Dan roh aku dapat masuk balik jasad aku. Terus aku tersedar. Aku macam terpinga-pinga sekejap. Aku cuba fikir apa yang baru terjadi. Tengah aku duduk termenung tu, tiba-tiba aku terdengar bunyi mengilai dari jauh. Orang kata, kalau dengar jauh, tu maknanya dia dekat dengan kita. Betul tak?
Oke lah, aku rasa setakat ini sajalah cerita aku dulu. Ada banyak lagi yang aku lalui dan akan aku kongsikan lagi nanti. Sekian, terima kasih. Saya harap kamu enjoy ya. Jumpa lagi. Bye.